kerana suhu boleh mencecah sehingga negatif 10 darjah Celsius. Hulurkan sumbangan untuk memberikan mereka kehangatan melalui kempen Winter Appeal Keep Them Warm, Keep Them Alive. Hubungi 03 8926 3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dah 9.34 pagi dan di setengah jam terakhir untuk pengisian Warna Pagi hari Isnin ni kita ada satu segmen yang dinamakan segmen Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia. Dan Alhamdulillah hari ini kita memang sangat positif, kita bersama mereka yang membantu satu sama lain. Yang masa mereka tu memang diperuntukkan untuk membawa kita ingat pada sesiapa saja yang memerlukan. Kali ini Suara Kemanusiaan nak cerita tentang mendepani ujian mendatang bersama-sama, jangan seorang-seorang. Biar beramai-ramai bersama Dan kita bersama dengan pengurus kanan bahagian pengurusan Komuniti Islamic Relief Malaysia iaitu Sister Syarmiza Hussein pagi ini. Ataupun Sister Mimi di hujung talian kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sis Mimi. Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Pian dan DJ Hazwan? Baik. Alhamdulillah. Masyaallah kami. Alhamdulillah. Sis Mimi memang di rumah lah kan? Memang apa-apa saja tugas dari rumah. Ya, dari rumah buat masa ni. Biar Alhamdulillah tetap dapat jalankan tugasan dengan baik, termasuk menyantuni para penerima manfaat untuk apa saja kempen yang dibawakan, termasuk kalau di dalam negara ada banjir, kalau di luar negara di Indonesia baru ni pun diuji dengan Sulawesi diuji dengan gempa bumi. Okey, jadi mungkin itu yang kita nak cerita tentang macam mana kita ada platform yang khusus untuk membantu saudara-saudara kita yang diuji di mana sahaja. Mungkin awal ni Sis nak ceritakan macam mana di Islamic Relief Malaysia, bagaimana pendekatan yang dibawakan untuk tetap terus berjuang walaupun kita diuji dengan COVID-19 ni, Sis. Ya, betul. Kerja kemanusiaan ni memang tak boleh terhenti lah kan. Sebab kita semua sedia maklum kerana krisis dan bencana berlaku tanpa mengira masa kan. Jadi Islamic Relief umumnya dan Islamic Relief Malaysia khususnya memang harus sentiasa bersiap siaga lah dalam melaksanakan amanah yang diberikan kepada kami. Biarpun berdepan dengan apa jua cabaran, NGO kemanusiaan seperti kami perlu sentiasa proaktif dan sentiasa mencari jalan lah untuk bantu mereka yang memerlukan. So atas dasar ni lah kita tahun ni kita gencarkan lagi beberapa kempen terbaru untuk menyantuni sebanyak mungkin golongan sasaran yang akan kita bantulah. Jadi kita ada 3 kempen terbaru yang diperkenalkan untuk memudahkan penderma untuk memilih keutamaan lah. Memilih keutamaan mereka dan juga untuk memudahkan kami untuk respon kepada setiap isu kemanusiaan dengan lebih efektif. Macam tu. So saya sebutkan dulu ketiga-tiga kempen yang kita baru kenalkan, yang kita baru mulakan tahun ni. So, yang pertama ialah kempen My Sedekah dengan tagline kemanusiaan tanpa sempadan. Kempen My Sedekah ni dah dilancarkan 4 Januari yang lepas dengan menyasarkan dana sebanyak 3 juta dalam tempoh setahun. Sebenarnya kempen ni dia lebih kepada kempen general kami lah, di mana segala sumbangan akan disalurkan untuk bantuan merangkumi sektor makanan, kecemasan, pembangunan komuniti, kesihatan, pendidikan, air dan sanitasi dan sebagainya lah. Kiranya melalui kempen ni Islamic Relief Malaysia akan punya keanjalan lah untuk salurkan dana kepada projek-projek dalam sektor yang saya sebutkan tadi mengikut keutamaan dan juga keperluan semasa. Jadi kiranya kalau nak menyumbang tak pasti nak sumbangkan ke mana, tak pasti nak salurkan kepada mana tabung yang spesifik. Inilah tabungnya yang paling sesuai sebab dah nama pun My Sedekah kan. Jadi apa jua sumbangan sedekah boleh dimasukkan kat sini. Nanti pihak kami akan salurkanlah kepada projek-projek yang memerlukan mengikut keutamaan. And then kempen kita yang kedua yang setakat ni yang kempen bantuan kecemasan lokal. Itulah ramai penderma fikir kita ni fokus kepada international je kan. Mentang-mentang lah international NGO. Tapi actually itulah tak benar sebab kita pun tak pernah melupakan golongan sasaran kita di dalam Malaysia sendiri. Kempen ni memang khas untuk segala jenis bantuan kecemasan yang berlaku dalam Malaysia
termasuklah banjir ke, tanah runtuh ke, kebakaran dan sebagainya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita perlu sentiasa bersiap siaga kan, dan bersedia untuk respon dalam keadaan segera sekiranya bencana-bencana ini terjadi. Jadi inilah salurannya. Contohnya dengan bencana banjir yang berlaku sekarang, yang melanda Malaysia sekarang ni kan, RM telah pun memulakan bantuan kepada rakyat Malaysia yang terjejas, khususnya penduduk di Pahang, di Johor, Kelantan, Terengganu dan terkini di Sabah dan Sarawak lah. Untuk bantuan kecemasan banjir ni, kami sasarkan dana sebanyak dalam RM200,000 untuk bantu penduduk yang terjejas, khususnya untuk bantuan pasca banjir lah. And then kita akan berikan secara berperingkat mengikut keperluan semasa. Dan untuk respon-respon kecemasan ni pun di Malaysia kita jalinkan jaringan kolaborasi bersama agensi kerajaan juga seperti Majlis Keselamatan Negara MKN, agensi pengurusan bencana negara NADMA dan juga JKM dan ada beberapa lagi lah. Okay, so yang ketiga kempen, saya teruskan cerita kempen kita apa yang ada yang baru kita start ni. Satu lagi ialah kempen Tahun Baru Cina iaitu Share the Joy. Kempen ni memang khas untuk penerima manfaat kami berbangsa Cina dan juga mualaf berbangsa Cina. Objektifnya memang jelaslah kita nak wujudkan integrasi kaum dalam komuniti berbilang agama ni, dan kita nak mempromosikan budaya saling menyayangi dan saling menghormati antara satu sama lain. So kita sasarkan dana sebanyak RM100,000 untuk beri bantuan kepada golongan sasaran ni. Kita dah kenal pasti dah kita punya target beneficiaries di sekitar Sabah, Sarawak dan juga Lembah Kelang. Lebih kurang 650 individu sebenarnya. Ada dua package yang ditawarkan. Satu ialah package kongsi facai, kongsi facai yang bernilai RM200. Ini berupa bantuan makanan dan juga bukan makanan lah. And then package yang kedua ialah kongsi gift yang bernilai RM30, iaitu untuk kita berikan berupa voucher membeli belah lah macam tu. So inilah antara pendekatan yang kami jalankan sekarang untuk memastikan kesemua golongan sasaran kita ni dapat disantuni dengan efektif. Itulah. Baik, insyaAllah. Session ni. Terima kasih lah untuk pencerahan. Maknanya kalau ada antara sahabat-sahabat kita, ibu-ibu, ayah-ayah kita tercari-cari, kat mana aku nak menyumbang ni itulah platform yang Sis Mimi dah sebutkan. Kalau di media sosial, pergi je cari je Islamic Relief Malaysia. Ada platform sebutkan ataupun WhatsApp kita ni, save nombor WhatsApp je, siap 019-9798-8788. Dan tahniah juga Islamic Relief Worldwide yang baru, yang semalam kiranya genap 37 tahun pengasasan ataupun foundation untuk Islamic Relief Worldwide, terus membantu mereka yang memerlukan, insya-Allah. Cuma ada dia. Macam NGO pun ada scammer juga. Macam mana? Ada orang yang ambil kesempatan nak menipu orang supaya dia kutip-kutip duit, hilang duit tu. Nauzubillah kan. Macam mana pandangan isu scammer NGO ni? Itulah, kalau saya yakin sebenarnya NGO dan NGI yang ada kat Malaysia sekarang ni kebanyakannya memang ada misi dan objektif mereka tersendirilah, dan semuanya mesti nak capai matlamat iaitu untuk santuni sebanyak mungkin golongan sasaran. Tapi dan sebab kita ni kat Malaysia ni bertuah kan, sebab rakyat Malaysia ni begitu peka dengan kesusahan orang lain dan sangat pemurah. Jadi itulah disebabkan itu mungkin masih ada segelintir, sayangnya masih ada sebilangan yang segelintir yang mengambil kesempatan dan memberi imej tak baiklah kepada NGO dan NGI lain yang telus ni. Jadi untuk isu macam ni saya sarankan para penderma untuk para penderma kita yang bermurah hati ni kan, lebih berhati-hati dalam memilih platform untuk menyumbang. Kalau boleh pastikan dulu pertubuhan yang kita nak donate ni diyakini dan disahkan penubuhannya lah. And then at least buatlah semakkan kan, sekurang-kurangnya melalui website ke ataupun kita melalui track record aktiviti mereka melalui media sosial contohnya. Actually bercakap tentang ni, saya ceritakan sikit lah. Islamic Relief Malaysia, Islamic Relief, alhamdulillah semalam macam Brother Pian cakap tadi, kita selamat menyambut hari ulang tahun ke-37 penubuhan Islamic Relief, dan saya ceritakan sikit lah kelebihan Islamic Relief.
dalam bidang kita dah berada 37 tahun dalam bidang kemanusiaan ni. Setakat ni IR Islamic Relief dah ada 100 buah pejabat di lebih 40 buah negara kan, dan telah dapat banyak jugalah pengiktirafan bertaraf dunia. Contohnya pada tahun 2017 Islamic Relief pernah menjadi antara 20 NGO teratas dalam senarai 500 NGO terbaik di dunia yang dikeluarkan oleh NGO Advisor lah. Dan IR telah diukur melalui 3 aspek utama, iaitu impact, inovasi dan urus tadbir. Jadi kalau dari segi kami punya performance ataupun kami punya urus tadbir ke whatsoever, memang it's been identified dan juga di acknowledge lah, orang kata kan, insyaAllah dipercayai. Lagipun kalau Alhamdulillah Islamic Relief kita bersyukur sebab adanya keluarga Islamic Relief di luar negara yang bantu kita untuk sampaikan bantuan. Jadi kita dapat banyak jimatkan kos, pengendalian pun lebih terurus dan insyaAllah confirm sampai, orang cakap kan. Dan kita lihat juga bagaimana ada kekangan untuk keluar negara ke apa tu, semua tak jadi masalah buat kami sebab kita memang ada brothers and sisters di dalam negara tu sendiri. Memang berada di lapangan untuk bersiap sedia untuk menggerakkan bantuan yang disalurkan. And then juga same goes to bantuan di Malaysia juga, dengan adanya rangkaian kolaborasi dengan agensi kerajaan, NGO tempatan dan komuniti sukarelawan kita. Kesemua bantuan ni dapat disalurkan dengan efisien lah, walaupun dalam keadaan yang terhad seperti di musim pandemik ni. Jadi insyaAllah yakinlah dengan Islamic Relief Malaysia. InsyaAllah. Campaign dia. Dan yang penting macam Mimi sebutkan tadi lah, kalau contoh di Sulawesi yang diuji dengan gempa dan juga sahabat-sahabat kita kat sana pun dapat membantu. Kalau anda pergi ke media sosial Islamic Relief Malaysia, ada gambar di situ macam mana di Sulawesi kita bantu juga sahabat-sahabat kita kat sana kan. Okey, so kita kita boleh cerita sikit tak macam mana pula IRM berkolaborasi dengan agensi-agensi lain untuk menjayakan satu-satu misi, Mimi? Okay, actually secara amnya kalau ikutkan, kita kolaborasi tu memang kita sentiasa ada dengan kita punya partners ataupun kita punya rakan kolaborasi untuk kita sama-sama lah menjayakan apa jua objektif atau mission kita. Tapi kita faham at the same time dalam musim COVID ni, musim pandemik ni, dah pasti memang akan memberi kesan jugalah kepada semua, baik kepada RM sendiri ataupun kepada kami punya corporate partners dan juga penyumbang-penyumbang lain lah di kalangan, especially di kalangan bisnes kecil dan sederhana. Sebab sebelum ni memang banyaklah kami dapat support ataupun dapat sumbangan daripada SME ni kan. Tapi sekarang ni somehow dia agak menurun sikit lah dia punya kadar tu, sebab kita pun faham banyak SME sekarang ni memang pun diorang pun survival mode kan. Dan juga kalau untuk corporate pula, untuk penaja corporate pula, yalah waktu-waktu macam ni masing-masing ambil mungkin ada hala tuju berbeza juga, hala tuju strategik yang berbeza. Jadi kita kami maksudnya teruskan sahaja berkolaborasi macam seperti biasa. Cuma of course apa jua isu ataupun apa jua kekangan yang kita lalui sekarang tu, kita macam biasalah kita terima je, kita terima, but at the same time kita masih jalankan kerjasama selagi ada peluang, walaupun kadang-kadang mungkin nilai tajaan tu mungkin berkurang ke apa kan, and then it doesn't matter sebab kita yang penting kita masih bekerjasama. Sebab kalau ikutkan waktu pandemik ni lah waktu yang paling penting untuk kesemua kita bekerjasama to respond as one kan, terutamanya dalam konteks bantuan kemanusiaan ni. Ni sebab waktu macam ni terlalu ramai yang memerlukan bantuan, yang dulunya tak susah sekarang dah susah, and then yang sedia susah semakin susah. Jadi waktu ni lah kita sepatutnya waktu ni kita menggembeling usaha dan tenaga untuk memastikan komuniti kita tu mendapat sokongan sebaik mungkin. Actually sebahagian cara kami juga untuk cabaran-cabaran di waktu macam ni, kita dah lancarkan juga, kita berbanyakkan platform-platform pendanaan dana lah secara digital dan juga dalam talian, terutamanya di platform crowdfunding, marketplace dan e-wallet, supaya lebih mudah untuk menghubungkan kami dengan para dermawan di luar sana untuk
menderma melalui Islamic Relief Malaysia. Actually walau apa pun yang berlaku, ia sama sekali takkan mematahkan semangat kami lah untuk terus membantu. Sebab kita tahu kan, ini kerja yang dituntut, satu amanah dan kita semua perlu sama-sama laksanakannya kerana setiap rezeki yang kita dapat walaupun sedikit sebenarnya ada bahagian untuk orang lain juga. Kan? Terbaik tu dah macam Ustazah Mimi dah pagi ni dengar perkongsian daripada peringatan daripada Mimi. Baik, kita nak berehat kejap 2 minit, kita akan kembali kejap lagi nak cerita lebih lanjut tentang, betul lah macam Mimi cerita tadi, kita semua tengah diuji, Mimi pun diuji, sukarelawan kita pun diuji, tapi dalam diuji tu kita tetap boleh membantu mereka yang memerlukan. Mungkin ada tips dan rahsia dan pengalaman yang nak dikongsi. Okey, Mimi jangan ke mana-mana dan sahabat-sahabat sekalian, kita terus setia dengarkan Suara Kemanusiaan. Ya, dan terus saja tonton kami di Facebook IKIM FM, dan berehat seketika kembali selepas ini terus bersama kami di Warna Pagi IKIM Inspirasi Euphoria Islami. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah tubuhku, Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku, Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa, 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 kosmetik mesra wuduk Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan, pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa, ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Buku Faraid dan Perancangan Pewarisan Harta Beku, Bidang Kuasa dan Cabaran di Malaysia membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan faraid dan perancangan pewarisan umat Islam. Buku yang mengandungi 6 bab ini disusun mengikut urutan bagi memudahkan para pembaca memahami perkara-perkara yang dibahaskan. Antaranya termasuklah konsep harta dan hukum serta falsafah faraid menurut Islam. Selain itu, kupasan isu harta beku yang berpunca daripada kegagalan dan kelewatan pewaris dalam menyelesaikan urusan pembahagian pusaka selepas kematian pemilik harta turut dibincangkan. Dapatkan buku terbitan IKIM ini di www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 03 6204 6388 untuk info lanjut. Diskaun hebat menanti anda. Johor Bahru 106.2. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi IKIM bersama Kampian dan juga Hazwan pada waktu ini, dan kita masih lagi bersama menerusi segmen Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia dengan tajuk kita pagi ini Mendepani Ujian Mendatang Bersama-sama. Kita ada Sister Syamiza Hussein dari IRM dan kita ada Haji Zairul juga yang tengah tonton CEO kita di Facebook. Katanya PKP yang merapatkan ukhuwah dan kerjasama di kalangan kita. Fardu kifayah tu jambatan kasih sayang. Itu memang biasa, analogi yang biasa Tuan Haji Zairul kongsikan, jambatan tu kan, bila kita saling percaya satu sama lain, bila kita saling menghormati satu sama lain, insya-Allah jambatan tu akan terbina cantik dan indah untuk mahabbah kita. Baik, Sis Mimi nak cerita tak? Boleh tak cerita pengalaman mungkin macam mana dalam kita diuji tapi tetap kita boleh membantu orang lain, dan mungkin kalau ada kisah inspirasi yang nak disampaikan tu, Sis, silakan. Silakan, Sis. Okey, memang sejak pandemik COVID-19 ni terjadi, banyak impak yang dirasai oleh semua orang. Kita semua ada cabaran tersendiri dan kita semua sedia maklum. Cabaran paling hebat dan paling banyak dirasai oleh semua orang ialah cabaran kewangan. Ada penderma kami yang berkongsi rasa dengan kami lah, yang beliau ni terpaksa kurangkan sedikit jumlah sumbangan setiap bulan kerana gaji dah dikena potong. Jadi tapi sungguh pun macam tu masih juga nak allocate sebahagian wangnya untuk disedekahkan melalui RM, kerana percaya hanya dengan bersedekah Allah akan bukakan pintu rezekinya yang lain, dan walaupun agak kesempitan sekarang, beliau akan terus berkongsi rezeki dengan mereka yang memerlukan. Ramai sebenarnya yang masih meneruskan sumbangan sebenarnya, terutamanya penderma individu kami, dan sebagai bukti sumbangan dari penderma individu kami meningkat beberapa peratus berbanding pada tahun-tahun sebelumnya. Sungguh pun 2020 ialah tahun yang mencabar.
Ini fact saya memang terpaksa sebutlah kat sini sebab itulah, dan ramai juga golongan usia emas. Golongan usia emas yang sanggup telefon kami, rata-ratanya ni pendengar IKIM tau. And then untuk buat kutipan sumbangan, di call kita and then minta kita datang buat kutipan sumbangan dari mereka, dan bila kita ziarah, mereka ni ada antaranya yang bergantung kepada duit sumbangan daripada agensi kerajaan dan sebagainya, tapi masih mahu bersedekah sebab bagi mereka dah tak perlukan apa-apa dah, sebab tak perlukan apa-apa dah. Sebaliknya ini je lah caranya yang perkara yang mereka nak lakukan sebagai bekalan di alam lain kelak lah. Bayangkan, hidup memang dah sedia susah tapi tetap semangat nak bantu orang yang lain. Allah, memang bila visit tu, ada tim kami yang pergi visit tu, memang tengok keadaannya, Allah, memang sangat-sangat terharu. Okey, saya nak ambil kesempatan ni untuk buat ucapan sikit kepada pakcik-pakcik dan makcik-makcik yang sedang mendengar Radio IKIM sekarang ni, yang pernah menyumbangkan sebahagian daripada kepada kita, kepada Islamic Relief Malaysia. Bila dengar Radio IKIM ni, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah, sebab kami memang amat-amat terharu. Sesungguhnya banyak yang kami belajar dari pakcik-pakcik dan makcik-makcik ni semua. Hanya Allah je yang dapat membalas segala semua kebaikan pakcik dan makcik dan semua yang masih terus menyumbang, walaupun diri sendiri ni memang tengah berdepan dengan cabaran kan. Moga Allah berkati kalian dan mengganjari kalian dengan sebaik-baik balasan, sebab nilai sesuatu pemberian tu bukan pada angkanya tapi kepada kesungguhan dan keikhlasan untuk berkongsi dan berbagi apa yang ada walaupun sedikit. Gitu. Masya Allah. Gitu tu memang menguatkan lah. Betul lah, ada antara yang macam Sis Mimi sebutkan dan bayangkan tadi lah, kadang-kadang hidup kita biasa-biasa tapi jadi luar biasa bila ada sahabat-sahabat kita yang sanggup tetap ingat pada orang lain yang memerlukan lah. Apa je kempen yang Islamic Relief bawakan tetap disokong kan. Macam ada komen dekat sahabat kita, bila tempoh pandemik COVID-19 ni, saya payah pula nak hantar baju-baju saya pergi ke charity shop Islamic Relief. Terhalang. Dah packing dah, terbantut pula semua urusan tu. Alah, kesian Kak Hasbi. Allah. Boleh delivery, insyaAllah. Boleh, kan ada khidmat servis yang boleh macam dia datang ambil kat rumah kita, betul dia hantar kan. Kalau Islamic Relief mungkin macam mana? Kalau boleh bantu sahabat-sahabat kita yang nak hantar baju, contohnya? Buat keadaan sekarang dalam keadaan PKP sekarang ni, memang kita tak galakkan untuk datang, sebab kita faham situasi sekarang ni rasanya keselamatan lebih penting. Simpan dulu, ataupun kalau nak buat secara postage lah, kalau nak dan addresskan kepada kami, macam tu je. Sebab dan nanti kalau nak bagi depan-depan nanti, kita tunggu PKP tamat, so nanti bolehlah kita buat aktiviti macam biasa, kita bolehlah bertemu balik, dan kalau nak shopping dekat CS, dekat charity shop kami pun boleh, macam tu lah. Tapi buat masa sekarang ni memang kita sendiri tak galakkan lah, sebab faktor keselamatan kan. Kita cubalah, kita sesama kita bersama-sama untuk kita flatten the curve lah, sama-sama Tajuk kita pun mendepani ujian mendatang bersama-sama, jadi biarlah sama-sama. Okey, pesanan akhir Mimi untuk sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM pagi ni. Ya, harapannya. Okey, saya nak ambil kesempatan ni nak uar-uarkan balik ke beberapa kempen aktif kita yang sedang berjalan sekarang, antaranya kempen Mai Sedekah, bantuan kecemasan lokal, rayuan musim sejuk, rayuan COVID-19, Cheer to School, My Yatim dan Share the Joy. Saya dah sebut tadi kan. Jadi saya harap kita semua lebih cakna dan bermurah hati untuk sama-sama berkongsi bersama mereka yang memerlukan. Sesungguhnya sebaik-baik manusia itu ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi untuk sebarang pertanyaan ataupun maklumat lanjut, boleh masuk ke website kami www.islamic-relief.org.my ataupun hubungi general line kami 03-8926-3434 ataupun kalau malas sangat nak call, boleh WhatsApp je ke WhatsApp center kami 01937979788 dan boleh juga ikuti perkembangan Islamic Relief Malaysia di media sosial Facebook, Instagram ataupun Twitter. Just search je Islamic Relief Malaysia dan so itu je lah. And then
ada from time to time, kalau follow kita punya Facebook tu boleh dapatkan link, mungkin nak menderma di Launch Good ke, boleh menderma di melalui Launch Good ataupun di Shopee pun ada. Aha, okey, baik. Dan okey. itu dia info kita. Anda boleh dapatkan maklumat lanjut seperti yang Sis Mimi sebutkan tadi. 0389263434 itu nombor general line. Ada petugas yang memang bertugas di pejabat untuk meraihkan soalan pula, sumbangan anda juga termasuk insya-Allah. Dan juga Sis Mimi untuk pagi ini, terima kasih banyak-banyak. Kita sekali lagi ucapkan selamat ulang tahun penubuhan Islamic Relief Worldwide yang ke-37 pada 17 Januari 2021. Okey, jumpa lagi Sis Mimi. Terima kasih Sismi. Terima kasih. Baik, Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Oh, betul. Tagline tu kena sebut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Sis Mimi, kita berkongsikan info terkini berkaitan dengan tajuk mendepani ujian mendatang bersama-sama menerusi Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Ya, dan pasti perkongsian untuk Suara Kemanusiaan bersama IRM itu mengakhiri tugasan kami untuk Warna Pagi edisi hari Isnin 18 Januari 2021. Dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk rancangan Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Persona di Zahra, katanya di musim yang baru dan juga silibus yang baru. Hari ini akan bincangkan satu topik atau tajuk yang baru, iaitu forensik keluarga, tapi masih lagi bersama penyumbang yang sama, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin ya. Ustaz Diver kita ni macam mana kan? Ya. Yang terbaru dan terkini bersama Ustaz, sama-sama nantikan. Untuk Warna Pagi kita jumpa esok insya-Allah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.